Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita semua bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan secara online ini. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita iaitu berkenaan dengan sebuah hadis yang merupakan sebahagian daripada doa ataupun zikir yang sentiasa dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi dan juga petang. Baik, kita lihat hadis ini. An Jubair bin Mut'im qala sami'tu bin Umar yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Daripada Jubair bin Mut'im katanya, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini setiap petang dan setiap pagi. Itu doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afwa wal afiyah, kemaafan, keampunan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kemaafan ataupun keampunan dan kesejahteraan dalam urusan dunia, dalam urusan agamaku, wa dunyaya dan urusan duniaku, wa ahli dan pada ahli keluargaku, wa mali dan pada harta bendaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati dan amankanlah rasa takut gelisahku. Wahfazni min baini yadai dan peliharalah aku daripada sebelah hadapan aku, wa min khalfi dan daripada sebelah belakangku, wa an yamini dan daripada sebelah kananku, wa an shimali dan daripada sebelah kiriku, wa min fawqi dan daripada sebelah atasku, wa a'udzu bika an ughtala min tahti
dan aku berlindung kepadamu daripada aku disambar daripada sebelah bawahku. Baik, jadi ada beberapa perkara yang Nabi mohon kepada Allah dan Nabi sentiasa membaca doa ataupun zikir ini setiap pagi dan juga petang. Yang pertamanya, Nabi memohon kepada Allah supaya dikurniakan dengan al-afwa, iaitu kemaafan ataupun keampunan, wal afiyah dan kesejahteraan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Beberapa minggu yang sebelum ni kita dah melihat makna al-afwa, iaitu kita memohon kemaafan daripada Allah itu supaya setiap dosa yang kita lakukan bukan sekadar Allah mengampunkan, tetapi Allah memberikan kemaafan dengan memadamkan dosa tersebut daripada kitab catatan amalan kita. Kemudian al-afiyah, kesejahteraan fid dunia, di dunia ni, wal akhirah dan hari akhirat. Kesejahteraan di dunia ni adalah dengan Allah memberikan antaranya kesihatan yang baik kepada kita semua. Seperti doa yang lain yang kita baca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, kurniakanlah afiah, kesejahteraan pada tubuh badanku, pada penglihatanku dan pada pendengaranku. Sama ada Allah memberikan kesihatan kepada fizikal kita tu, dan begitu juga Allah pelihara tubuh badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita daripada melakukan dosa dan juga maksiat. Dan kemudian kita mohon kepada Allah diberikan dengan kesejahteraan di hari akhirat nanti, iaitu diselamatkan daripada huru-hara yang berlaku ketika semua manusia dibangkitkan dan diadili di atas segala perbuatan mereka. Itu kita mohon diberikan kesejahteraan pada hari akhirat. Kemudian Nabi menyebutkan lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu diberikan kemaafan dan kesejahteraan dalam urusan agamaku. So, kita mohon kepada Allah supaya dalam setiap perkara yang kita lakukan berkenaan dengan agama kita ni, dalam urusan kita beribadah kepada Allah, kemungkinan adanya kekurangan ataupun kesilapan kita yang kita lakukan. Kadang-kadang tidak benar-benar menepati apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi ajarkan. Jadi segala kekurangan, kelemahan yang kita lakukan dalam urusan agama kita ni, mudah-mudahan Allah berikan kemaafan dan juga keampunan dalam setiap yang kita lakukan. Begitu juga kita mohon Allah berikan kesejahteraan dalam urusan dunia kita dengan menjadikan kita ni selamat daripada ditimpa dengan penyakit-penyakit syubhat dan juga penyakit-penyakit syahwat. Itu yang mana penyakit-penyakit syubhat itu ia merujuk kepada penyakit yang menimpa hati manusia. Penyakit yang menimpa hati manusia yang menjadikannya jauh daripada kebenaran. Jadi ada manusia yang ditimpa dengan penyakit ragu-ragu. Penyakit ragu-ragu, penyakit tak yakin, kemudian penyakit syak, riak dan sebagainya. Jadi ini semua disebut sebagai penyakit-penyakit syubhat yang menimpa hati kita, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, jauh daripada kebenaran. Kemudian al-afiyah fi dini itu juga merujuk kepada kita mohon supaya Allah pelihara, Allah berikan kesejahteraan dalam setiap urusan kita tu. Di samping urusan agama yang Nabi dahulukan di sini fi dini itu, wa dunia, ya, begitu juga dalam urusan dunia kita. Supaya di samping ibadah yang kita lakukan,
ibadah yang khusus yang Allah perintahkan. Begitu juga setiap urusan yang kita lakukan di dunia ni, mudah-mudahan walaupun mungkin ia bukanlah ibadah yang khusus, tetapi mudah-mudahan Allah menjadikan setiap yang kita lakukan itu dinilai sebagai ibadah di sisinya. Dengan menjadikan kita ni sentiasa meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Dan supaya dalam setiap apa yang kita lakukan, bukan sekadar dalam urusan agama kita, bahkan urusan dunia kita itu, ia menjadi suatu ibadah dengan niat kita itu ikhlas kerana Allah dan kita tidak melanggar aturan ataupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang perkara yang kecil, yang bagi orang lain ia mungkin suatu bentuk kebiasaan ataupun rutin harian, tapi bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin, ia menjadi suatu ibadah buat dirinya. Dan kemudian afiyah fi dunya ya itu juga memberi makna kita mohon supaya Allah berikan kesejahteraan pada tubuh badan kita tu, seperti mana yang disebutkan sebelum ni juga, fi dunya di atas ni, wa dunya ya yang kedua disebut juga di sini, Nabi ulang kembali perkara yang sama. Itu merujuk kepada tubuh badan fizikal kita. Di samping kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada penyakit syubhat yang menimpa hati kita, begitu juga syahwat yang menjadikan kita ni mengikut hawa nafsu kita. Kita juga mohon supaya Allah berikan afiah pada tubuh badan kita, supaya kita diberikan dengan kesihatan, supaya kita dapat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan dapat menjalani kehidupan di dunia ni dengan baik. Dan kemudian kita mohon kepada Allah supaya diberikan kesejahteraan pada ahli keluarga kita. Kita bukan hanya nak supaya Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan pada diri kita semata-mata, tapi kita juga berdoa kepada Allah supaya ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, yang dekat dengan kita juga diberikan dengan perkara yang sama. Supaya mereka selamat di dunia dan juga akhirat. Begitu juga wa mali pada harta benda kita. Kepada ahli keluarga dan harta benda ni, kita mohon supaya Allah selamatkan mereka di dunia dan akhirat dan dijauhkan daripada sebarang musibah yang boleh menimpa ahli keluarga ataupun menimpa harta benda yang menyebabkan kerugian dan sebagainya, ataupun termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Harta kita tu daripada terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah, seperti riba dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita juga mohon kepada Allah dalam doa ini, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Ya Allah, tutupilah auratku. Auratku itu yang pertama, ia merujuk kepada aurat fizikal kita. Dan yang keduanya merujuk kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Kedua-dua perkara ini merupakan aurat. Aurat itu merupakan suatu perkara yang jika diketahui oleh orang yang lain, maka kita akan berasa malu dan kita tak suka dengan keadaan tersebut. Jadi apa yang Nabi sebutkan di sini, ya Allah tutupilah auratku. Itu kita mohon supaya Allah tutup aurat kita yang fizikal ini, dengan kita sendiri cuba mematuhi perintah Allah tu dengan kita berpakaian sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menutup aurat kita. Begitu juga yang keduanya, kita mohon supaya Allah menutup keaiban kita atas segala dosa, kekurangan yang ada pada diri kita, atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, segala kekurangan kita. Dan jika diketahui oleh orang lain, mungkin kita akan dihina dan sebagainya. Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika. Manakala dosa itu merupakan perkara yang
berbolak-balik dalam dirimu yang menyebabkan timbulnya perasaan tak senang, tak tenteram, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau benci jika ia diketahui oleh orang yang lain. Jadi dosa yang dilakukan juga merupakan sebahagian daripada aurat yang kita mohon supaya Allah pelihara aurat kita itu. Kita lihat sebelum ini sebuah hadis yang Nabi nyatakan, setiap umatku akan mendapat keampunan daripada Allah, melainkan golongan yang mereka menzahirkan dosa yang mereka lakukan itu. Nabi sebut ada sebahagian manusia yang pada waktu malam dia melakukan dosa, kemudian pada waktu siang dia menceritakan dengan bangga dosa yang dilakukan itu kepada orang yang lain. Sedangkan Allah telah menutup keaibannya, menutup auratnya, dengan tak ada manusia yang tahu tentang dosa tersebut. Tapi kemudian pada pagi harinya, dia sendiri menceritakan kepada orang yang lain dengan kebanggaan dan tidak merasa malu dengan dosa yang dilakukan. Jadi ini golongan Nabi kata sebagai al-mujahirin, yang tak akan dapat pengampunan daripada Allah. Berbeza dengan orang-orang yang beriman yang sentiasa melakukan dosa sebagai manusia, sentiasa melakukan dosa, tetapi mereka malu dengan dosa yang mereka lakukan dan mereka segera memohon keampunan kepada Allah dan segera bertaubat kepada Allah. Jadi Allah akan menutup aurat, sama ada aurat fizikal ataupun dosa seorang itu, selagi mana dia sendiri berusaha untuk menutup auratnya dan menutup segala dosa dan kesalahan yang dilakukan, dan dia segera bertaubat memohon keampunan kepada Allah. Baik, jadi itu semua kita dah lihat sebelum ini dalam kelas-kelas yang kita dah bincangkan hadis ni. Seterusnya kita akan sambung tentang wa amin rawati. Wa amin rawati. Ya Allah, berikanlah keamanan rawati kepada perasaan takut dan gelisahku. Di rawati merujuk kepada perasaan takut, dia sama makna dengan kalimah khauf. Khauf ataupun al-faza'. Raw'ah maknanya ketakutan ataupun kegelisahan. Jadi kita mohon di sini, wa amin raw'ati, ya Allah, berikanlah keamanan kepada perasaan takut dan kegelisahanku. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah ada menyebutkan berkenaan dengan ar-raw' ini dalam surah 11 ayat 74. Jadi kalau kita tengok ayat yang sebelum tu lagi, daripada ayat yang ke-69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ
walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Dan tak kala telah datang para utusan kami, itu para malaikat kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa khabar gembira. Mereka memberikan salam ke atas Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera ke atas kamu. Fama labisa an jaa bi'ijlin hanith. Kemudian tak lama selepas daripada itu, Nabi Ibrahim datang menjamu mereka dengan seekor anak lembu yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum hifa. Maka tak kala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan para tetamu itu tidak menjamah makanan yang dihidangkan, timbul perasaan pelik dan perasaan takut dalam diri Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Kemudian kata para malaikat tersebut, janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum Lut, iaitu untuk ditimpakan azab kepada mereka. Dan dalam masa yang sama menyampaikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim berkenaan dengan kelahiran Nabi Ishak. Kemudian seterusnya dalam ayat yang ke-74. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'. Maka tak kala telah hilang daripada Nabi Ibrahim itu ar-raw', iaitu perasaan takut dan juga gelisah. Wa ja'atuhu al-bushra, dan telah sampai kepadanya berita gembira, iaitu dengan akan datangnya kelahiran Nabi Ishak. Selepas daripada itu, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim mula membantah, bersoal jawab dengan kami berkenaan dengan azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut itu, yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Di sini kalimah ar-raw'u itu. Ar-raw'u maknanya perasaan takut ataupun gelisah yang timbul dalam diri seorang itu disebabkan perkara-perkara yang dia bimbangi ataupun yang dia takuti. Bila seorang itu bimbang, memikirkan tentang suatu perkara, apa yang akan berlaku, akan timbul perasaan gelisah dan juga takut dalam dirinya. Jadi itu makna ar-raw'u itu. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa amin raw'ati, dan tenteramkanlah perasaan gelisah, perasaan takutku. Di manusia ini, dia banyak perasaan, banyak perkara yang dia fikirkan. Banyak perkara yang dia fikirkan, mungkin berkenaan dengan pekerjaan dia, mungkin berkenaan dengan ahli keluarga dia, mungkin berkenaan dengan pelajaran ke, perniagaan ke dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang dia fikirkan. Dan kadang-kadang perkara yang dia fikirkan itu akan menimbulkan perasaan takut dan juga gelisah dalam dirinya. Sama ada perkara tersebut merupakan perkara dunia, seperti yang disebutkan tadi, berkenaan dengan kerjaan ke, perniagaan ke, pelajaran ke, ahli keluarga ke, ataupun perkara yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Jadi itu antara kebimbangan-kebimbangan yang dihadapi oleh manusia, sama ada dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan ketenteraman kita dalam
Kita memikirkan perkara-perkara yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui. Dan kalau kita lihat dalam Quran, Allah menyebutkan bahawasanya orang-orang yang beriman, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, Allah akan menghilangkan sebarang perasaan, kebimbangan dan juga ketakutan dalam diri mereka. Kalau kita tengok, Allah menyebutkan dalam surah 10 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن, dan tiada suatu urusan pun yang engkau jalankan, dan tiada suatu ayat ataupun surah pun yang engkau baca daripada Quran ini, wala ta'maluna min amalin, dan tiada suatu amalan yang kamu kerjakan, illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kamilah yang menjadi saksi ke atas apa yang kamu lakukan, ke atas urusan kamu dan ke atas apa yang kamu baca daripada Quran ini. Iz tufiduna fih, tak kala kamu semua mengerjakannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali zarratin fil ardi wala fis sama, dan tiada yang lenyap daripada pengetahuan Tuhanmu sama ada suatu perkara yang seberat zarah sekalipun di dunia ini, dan tidak juga di langit, wala asghara min zalika, ataupun perkara yang lebih kecil lagi daripada zarah itu, wala akbar, ataupun perkara yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, melainkan kesemuanya telah pun tertulis di dalam kitab yang jelas nyata. Allah sebut di sini, setiap urusan yang kita jalankan, setiap ayat surah yang kita baca daripada Quran, yang kita baca, tatlu, baca dan juga mengikut, maknanya baca, kita mengikutnya, dan tak ada suatu pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan, melainkan kesemuanya Allah menyaksikannya. Sama ada ia sebesar ataupun seberat zarah, ataupun lebih kecil, ataupun lebih besar lagi daripada itu. Dan kesemuanya telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tahu bahawasanya setiap apa yang mereka lakukan,
Di dunia ini, sama ada dalam urusan agama ataupun urusan keduniaan itu, segala perbuatan yang baik ataupun buruk itu kesemuanya di bawah pengetahuan Allah dan kesemuanya merupakan suatu ketentuan yang telah pun ditulis di Lauh Mahfuz. Apa sahaja yang berlaku ataupun menimpanya, kesemuanya telah tersurat, ditetapkan oleh Allah yang merupakan takdir daripada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, itu orang-orang yang Allah sayang. Orang-orang yang Allah kasihkan mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tiada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih. Tiada ketakutan ke atas mereka dalam urusan keduniaan mereka ataupun akhirat mereka ataupun terhadap sebahagian mufassir menyebutkan tentang perkara yang akan menimpa mereka pada hari akhirat nanti, wala hum yahzanun, dan tiada kesedihan buat mereka, kesedihan dan juga kerisauan terhadap apa yang mereka tinggalkan jika mereka meninggalkan dunia ni. Jadi mereka tak akan berasa sedih dan juga risau di atas harta benda ataupun ahli keluarga yang mereka tinggalkan jika mereka ni benar-benar termasuk dalam golongan yang beriman kepada Allah, yang Allah sebut sebagai awliya Allah itu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang Allah kasih, yang Allah sayang, tiada ketakutan ke atas mereka, atas apa yang akan menimpa mereka, dan wala hum yahzanun, dan tiada kesedihan, kerisauan mereka terhadap apa yang mereka tinggalkan. Allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka khabar gembira dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan pada hari akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah. Tiada sebarang perubahan pada kalimah Allah itu. Zalika huwal fawzul azim. Demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Jadi Allah sebutkan di sini berkenaan dengan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang banyak sifat-sifat mereka Allah sebutkan dalam Quran ini, yang mana tak akan ada ketakutan dan juga kerisauan pada diri mereka. Kerana mereka tahu setiap apa yang mereka lakukan, apa yang menimpa mereka, apa yang mereka lalui, kesemuanya merupakan takdir kepada Allah, takdir daripada Allah, dan sesuatu yang telah Allah tentukan. Yang penting dalam setiap urusan yang mereka lakukan, mereka melakukannya berlandaskan perintah daripada Allah dan juga contoh daripada Nabi SAW. Dan kemudian hasil selepas daripada itu, ataupun apa yang menimpa mereka selepas daripada itu, mereka menyerahkan kepada Allah, mereka bertawakal. Sama ada apa yang datang kepada mereka merupakan perkara yang mereka suka, ataupun perkara yang mungkin mereka tak suka kepada perkara tersebut. Allah menyebutkan dalam satu lagi ayat, dalam surah 2 ayat 38,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا. Kami telah berfirman, turunlah kamu semua dari syurga ini kesemuanya. Di firman Allah kepada Nabi Adam, kepada pasangannya dan juga kepada iblis supaya mereka semua keluar, turun daripada syurga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang daripadaku petunjuk, faman tabi'a hudai, maka siapa yang mengikut petunjuk daripadaku. Petunjuk itu merujuk kepada para nabi, para rasul yang Allah utuskan dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikut petunjukku, itu para rasul dan kitab-kitabku, fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak mereka bersedih, berduka cita dengan apa yang menimpa mereka, apa yang mereka tinggalkan selepas daripada kematian mereka. Allah nyatakan di sini tentang orang-orang yang benar-benar mengikut para rasul dan juga kitab, Allah akan menghilangkan perasaan takut dan juga kesedihan yang ada dalam diri mereka. Walaupun sebagai manusia, perkara itu memang tak boleh dinafikan, memang akan sentiasa ada dalam perkara-perkara yang berlaku kepada kita, kerana kita sebagai manusia ni tak tahu perkara yang akan datang. Kadang-kadang kita risaukan apa yang akan berlaku pada esok hari. Kadang-kadang kita risaukan tentang urusan pekerjaan kita. Kadang-kadang risau tentang bagaimana keadaan anak-anak kita nanti. Jadi ini semua merupakan perkara-perkara yang timbul dalam diri manusia yang disebutkan sebagai raw'ah itu. Perasaan takut dan juga gelisah tentang perkara yang akan berlaku dalam hidup mereka. Sama ada perasaan risau dan juga gelisah ataupun takut itu melibatkan urusan dunia mereka ataupun melibatkan urusan akhirat. Akhirat itu tentulah lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman. Mereka akan risau bagaimana keadaan mereka pada hari akhirat. Dan itu menyebabkan mereka akan menjadi golongan yang sentiasa cuba bersungguh-sungguh untuk mengikut apa yang Allah dan para rasul sampaikan yang merupakan petunjuk daripada Allah itu. Kerana itulah yang akan dapat untuk memberikan perasaan aman dan juga tenteram pada mereka. Walaupun mungkin banyak ujian, banyak cubaan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Kemudian kalau kita lihat dalam surah 46, ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tetap pendirian mereka di atas jalan Allah ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqamah, Allah nyatakan Allah akan menghilangkan ketakutan dan kesedihan mereka kerana keyakinan mereka kepada segala janji Allah dan juga Rasul itu. Walaupun mungkin mereka terpaksa melalui perkara-perkara yang tidak mereka sukai, ujian dan sebagainya, tetapi Allah akan menghilangkan segala ketakutan dan kesedihan tersebut. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah para penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua sebagai suatu balasan disebabkan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dalam surah 16 ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, siapa yang melakukan amalan yang soleh, min zakarin, daripada lelaki, au unsa, ataupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia seorang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar pasti kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Jadi Allah sebutkan siapa yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, lelaki ataupun wanita, sama aja. Allah tak bezakan di sini. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Kehidupan yang baik itu meliputi dunia dan juga akhirat mereka. Di dunia, kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Walaupun mungkin ada ujian, musibah yang menimpa dan sebagainya, tetapi ia datang dengan rahmat dan juga barakah, peringatan daripada Allah supaya mereka sentiasa dekat dengan Allah. Manakala pada hari akhirat nanti, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik dengan dimasukkan ke dalam syurga itu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan benar-benar pasti kami akan berikan balasan, ganjaran kepada mereka yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Di setiap kebaikan yang dilakukan, Allah akan melipat gandakan pahala dan juga ganjarannya itu. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan yang saleh. Kalau kita lihat di sini, falanuhyiyannahu. Lam di sini merupakan harfu taukid. Sama juga nun syaddah di situ, harfu taukid. Suatu penekanan, bukan sekali tapi dua. Benar-benar pasti.
Ini suatu jaminan daripada Allah bahawa Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang melakukan amalan yang soleh, lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dalam surah 7 ayat 96, Allah sebutkan tentang perkara yang sama, makna dengan ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan kalaulah penduduk di suatu kota itu mereka beriman dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami akan membukakan ke atas mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi ini. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan Rasul dan juga kitab yang Allah turunkan. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Lalu Allah menimpakan azab kepada mereka disebabkan apa yang mereka usahakan itu. Dalam ayat tadi Allah nyatakan, orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan yang soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Di sini Allah nyatakan, jika mereka beriman dan bertakwa, pasti Allah akan, ini pun sama, ada lam di sini, lam taukid, pasti Allah membuka ke atas mereka keberkatan-keberkatan, pintu-pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Rasul yang Allah utuskan, kitab yang Allah turunkan. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Lalu kami mengazab mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Walaupun mungkin dilihat mendapat nikmat yang banyak, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, tapi sebenarnya ia merupakan azab daripada Allah. Yang istidraj, yang menjauhkan mereka daripada kebenaran. Dan bila mereka dalam keadaan sebegitu, tiba-tiba Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan tak sempat untuk bertaubat kepadanya. Allah menyebutkan akibat bagi golongan yang ingkar, yang mendustakan Rasul dan kitabnya dalam surah 20 ayat 1, 2, 4. Kita tengok ayat yang sebelum tu lagi, ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Qala ihbita minha jami'ah. Ya Allah berfirman kepada Nabi Adam dan pasangannya, turunlah kamu berdua dari syurga itu ke semuanya. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian daripada kamu merupakan musuh bagi sebahagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang petunjuk daripada aku, iaitu Rasul dan juga kitab itu, famanittaba'a hudai, maka siapa yang mengikut petunjukku itu, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tak akan sesat dan dia tak akan celaka, tak akan menderita. Dalam surah 2 tadi Allah sebutkan faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang samalah ceritanya, iaitu perintah Allah kepada Nabi Adam dan pasangannya supaya mereka turun daripada syurga dan ikut petunjuk yang Allah akan turunkan selepas daripada itu melalui pengutusan Rasul dan juga kitab. Dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ketakutan ke atas mereka, iaitu bagi siapa yang mengikut petunjuk itu, dan mereka tidak bersedih. Di sini Allah nyatakan famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikut petunjukku itu, Rasul dan kitab-kitab itu, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka, menderita hidup mereka. Kerana Allah nyatakan tadi, Allah akan melimpahkan barakah, keberkatan, rahmat kepada mereka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada petunjukku, peringatanku. Zikri di sini petunjuk, peringatan daripadaku, merujuk kepada petunjuk yang Allah akan turunkan. Allah turunkan kepada manusia ni. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, petunjukku itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Walaupun mungkin dilihat seperti mendapat nikmat yang banyak, tapi golongan yang membelakangkan Allah dan juga Rasul, membelakangkan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Itu tidak kehidupan yang tidak mendapat rahmat, keberkatan, keampunan, afiah daripada Allah itu. Kehidupan yang sempit di dunia ni, begitu juga dalam kubur. Yang mana bagi orang-orang yang beriman, Allah akan melapangkan kubur mereka seluas mata memandang dan menjadikan kubur mereka sebagai suatu taman daripada taman-taman syurga. Tapi sebaliknya bagi golongan yang ingkar, Allah akan menyempitkan kubur mereka dan menjadikan kubur mereka suatu lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi ma'isyatan dhankan, kehidupan yang sempit itu meliputi dunia, meliputi alam kubur, dan juga pada hari akhirat nanti. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan, akan bangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan
buta mata mereka. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian golongan yang ingkar itu mengatakan, wahai Tuhanku, mengapakah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mataku ini? Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu ketika di dunia aku dapat untuk melihat. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang menolak apa yang disampaikan kepada mereka, walaupun mereka dapat melihat dengan jelas kebenaran tersebut, dengan mata yang mereka ada, pendengaran yang mereka ada, dengan akal yang Allah kurniakan, disebabkan mereka menolak kebenaran itu, menolak Rasul, menolak Quran yang diturunkan kepada mereka, Allah akan bangkitkan mereka nanti pada hari akhirat dalam keadaan buta mata mereka. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Lalu Allah menjawab kata-kata mereka, demikian itu disebabkan telah datang ayat-ayat kami kepada kamu ketika di dunia. Fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Kadzalikal yauma tunsa. Dan demikian itulah pada hari ini, pada hari akhirat ini, kamu semua akan dilupakan. Kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikian itulah balasan, kami berikan balasan kepada siapa yang melampaui batas dan yang tak beriman kepada ayat-ayat daripada Tuhan kami. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan benar-benar siksaan pada hari akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Jadi Allah menyebutkan akibat yang akan menimpa golongan yang berpaling daripada peringatan Allah itu, paling daripada Al-Quran itu, Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepada mereka di dunia ini, dengan tidak mendapat rahmat dan keberkatan. Di dalam kubur, disempitkan kubur mereka, dan hari akhirat dimasukkan ke dalam azab neraka itu. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan amalan yang soleh, yang mengikut petunjuk daripada Allah itu, Allah akan berikan falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dalam ayat tadi, dalam surah 16 ayat 97 tadi, Allah nyatakan siapa yang melakukan amalan yang soleh dan yang beriman, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah benar-benar pasti kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia, mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah, pengampunan daripada Allah, afiah daripada Allah. Dalam kubur juga dilapangkan kuburnya, dan pada hari akhirat akan mendapat rahmat yang lebih-lebih banyak lagi yang Allah sediakan bagi mereka, itu bagi golongan yang beriman ini. Jadi apa yang Nabi mohon dalam hadis ini, wa amin rawati, ya Allah, berikanlah ketenteraman kepada segala ketakutan dan kegelisahanku. Jadi Allah menyatakan dalam ayat tadi tentang bagaimana golongan yang beriman, Allah akan menghilangkan segala ketakutan, segala kesedihan mereka, dan memberikan rahmatnya kepada mereka. Dan sebaliknya, bagi golongan yang ingkar kepadanya, yang berpaling daripada Rasul dan kitabnya, walaupun ketika di dunia diberikan dengan nikmat yang banyak, tetapi ia merupakan suatu bentuk azab daripada Allah ke atas mereka, dan ketakutan mereka akan berterusan, bermula daripada dalam kubur lagi, dan berterusan sampailah Allah mengazab mereka pada hari akhirat nanti. Itu bagi golongan yang ingkar dan yang berpaling daripada kitabnya itu. Dalam satu hadis Nabi SAW,
memohon kepada Allah supaya Allah memberikan perlindungan daripada beberapa perkara. Ini juga suatu hadis atau suatu doa, satu zikir yang selalu kita baca. An Amr bin Abi Amr qala sami'tu Anasan qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal buhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, daripada Amr bin Abi Amr, katanya aku mendengar Anas mengatakan Nabi SAW baginda bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kerisauan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Wal jubni wal buhl, dan daripada sifat pengecut dan sifat bakhil. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dan daripada dibebani dengan hutang dan daripada kongkongan manusia. Dan antara yang disebutkan di sini minal hammi wal hazan, itu daripada kerisauan dan daripada kesedihan. Ini yang dimasukkan dengan rawati dalam hadis yang utama yang kita baca tadi. Baik. Jadi pagi ini kita lihat berkenaan dengan sebahagian daripada doa Nabi ini, iaitu wa amin rawati. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi sikit lagi hadis ini dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan tadi, peringatan-peringatan daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis ini. Dan mudah-mudahan Allah menghilangkan segala ketakutan kita, segala kebimbangan kita, segala kerisauan kita tentang perkara yang kita akan lalui di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni golongan yang sentiasa mengikut jalan Nabi dan juga para sahabat, iaitu golongan yang mengutamakan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu, kerana itulah cara untuk menghilangkan segala ketakutan dan juga kerisauan, iaitu dengan benar-benar beriman kepada kitabullah dan benar-benar mengikut jalan Nabi dan juga jalan para sahabat itu. InsyaAllah itu dulu untuk pagi ini. Kita akan sambung dalam kelas akan datang insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik.